Marilah bersama Yayasan Amal Malaysia gandakan amalan sedekah anda di bulan Ramadan kali ini. Di keliling kita di Malaysia ni, rakyat yang pelbagai majmuk, pelbagai kaum, sudahkah kita sampaikan Islam itu kepada mereka? Ini persoalan yang perlu dijawab, dan inilah jawapan yang kami berikan melalui Pusat Dakwah Serantau Yayasan Amal Malaysia. Di sinilah tempat kami melatih da'i dari seluruh pelosok rantau ASEAN. Alhamdulillah tuan-tuan, sehingga hari ini sangat berkesan. Tuan-tuan, hadis Rasulullah SAW, andainya kamu menanggung pembiayaan atau perbelanjaan seorang pejuang, sesungguhnya pahalanya sama seperti kamu sendiri pergi berjuang. Kita dah 85% siap. Kita masih perlu dalam 1.5 juta. Mari kita bersama-sama menyumbang untuk menyiapkan Pusat Dakwah Serantau, tempat melahirkan da'i, mewakilkan kita yang mungkin tak berkesempatan ke tengah masyarakat yang belum menerima hidayah Allah, supaya mereka juga dapat menjadi Muslim, bakal beriman, menempatkan diri di syurga seperti yang kita semua impikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua sidang penonton yang mengikuti kongsi sini? Hari ini kita nak sembang-sembang lagi, banyak cerita lagi sebenarnya ni, tapi tak apa. Hari ini kita fokus dekat satu tajuk yang patut semua orang kena usahakan sama-sama buat benda ni, iaitu sedekah. Okey, bila sebut bab sedekah, kita tahu dia akan berkait dengan infak, wakaf dan sebagainya. Cuma tolonglah hari ni ramai-ramai kan, tolong cari sikit. Ni ada ayat Quran, surah Al-Baqarah, sama-sama buka ayat 261. Qala ta'ala, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Okey, tu sebenarnya kenapa ustaz laju hafal sebab banyak kali kita minta kan supaya semua orang ambil kesedaran dalam hal sedekah, dan kita pun dengar juga ayat Quran, hadis Nabi. Nabi sebab apa? Hadis Abu Hurairah riwayatkan, ma naqasat sadaqatun min mal, tidak berkurang harta disebabkan sedekah. Tapi macam mana nak percaya semua benda ni? Macam ayat Quran tadi kan, Allah Ta'ala sebut apa? Bandingan orang yang dermakan hartanya fisabilillah, pada jalan Allah Ta'ala, seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan sab'a sanabil, ada 7 tangkai, dan setiap tangkai itu pula akan tumbuh mi'atu habbah, iaitu 100 biji. Maknanya tadi 7 kali 100, 700. Tapi jangan lupa ada sambungan lagi ayat tu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Tapi Allah boleh bagi lebih lagi, berganda-ganda lagi daripada yang disebutkan tadi. 700 tu kita nak gambarkan macam itulah. Kadang-kadang bila nak sebut satu benda tu, kita sebut satu nombor tu dulu. Tapi lepas tu tengok Allah Ta'ala tak hentikan kat situ, sebab Allah Ta'ala Maha Ghani, Al-Ghani. Allah Ta'ala Maha Kaya, dia boleh bagi lebih lagi. Cuma sekarang ni macam mana Ustaz kita nak cerita bab sedekah ni kan? Tak, ada orang dia dah nampak dah. Kalau boleh orang-orang macam ni pergi dengar cerita dia. Walaupun kita kata macam boleh jadi macam Ustaz dia nanti akan jadi macam riak lah kalau cerita pasal yang dia bagi. Tak apa, jangan risau. Sebenarnya orang macam ni bagi saya lah, orang tertentu ni memang dia kadang-kadang biar dia cerita dia dengan Ta'ala lah, sebab kita tahu keikhlasan ni siapa boleh ukur kan, siapa boleh bagi jaminan. Yang ada orang yang menderma duit di waktu malam, masuk dalam tabung masjid, gelap-gelap masuk, dengan seorang lagi yang di atas pentas pegang replika cek kan 100,000. Okey, antara dua orang ni cuba teka sikit, siapa yang paling ikhlas? Yang atas pentas pegang cek ke, atau yang masuk duit malam-malam, tengah malam masuk duit tadi? Siapa dia? Semua orang kata, oh Ustaz yang ikhlasnya masuk duit tu. Dah jaga-jaga, kita tak tahu hati orang kan, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Boleh jadi je orang yang masuk duit tu, esoknya dia sembang kawan dia, semalam aku masuk duit malam-malam, tak ada siapa nampak, dia kata. Dia dah cerita kat kawan dia.
Yang kat atas pentas tu tentu-tentu ikhlas. Kenapa? Sebab dia tahu dia dah bagi duit dia dah lepas hajat dia. Dia nak tengok tempat yang dia bagi benda tu, orang yang dia bagi benda tu, duit dia tu akan gunakan duit tu sebaik mungkin. Macam hari ni saya nak juga promosi seperti mana yang kita tengok dalam video-video yang ada gambar Cikgu Husin kan. Dia orang tengah promosi satu tempat di Labuhan Dagang, Pusat Dakwah Serantau. Saya sendiri pun pernah jadi pensyarah di situ. Sebut pernah ni bukan tak ada dah. Tapi nanti sambung baliklah insya-Allah. Cerita tentang tempat pusat dakwah ni apa dia? Ya kita tahu tadi kita cakap tadi orang tahu dah kita bagi kat siapa. Diorang ni ialah pelajar-pelajar kalangan mualaf, ada yang pribumi Sabah Sarawak. Yang kita tahu kita ni dah tak mampu. Bukan tak mampu, maksudnya masa kita ni kita boleh tak bagi macam mana diorang bagi masa. Kan diorang akan patah balik ke tempat diorang ataupun kita letak ke tempat-tempat yang memerlukan dan diorang akan hidupkan masjid situ. Diorang lah yang akan mandikan jenazah kat situ, diorang belajar. Kemudian diorang lah yang akan didik anak-anak dekat sekolah kat situ. Cikgu-cikgu ni akan duduk di tadika-tadika yang kita bina. Dan duit orang ramai kita tahu ada zakat-zakat daripada orang, kita akan bina tempat-tempat dan kita akan bagi kalau orang tu susah. Nampak tak? Dia tiba-tiba timpa tau. Tadi kita dah bagi ke orang tu, orang ni pula pelajar pusat dakwah ni pula dia pula berkhidmat dengan masyarakat yang kadang-kadang tak ada duit, tak apa, bagi percuma, bagi makan, tak apa, buku hantar. Sebab kita tahu duit ni banyak. Kan duit orang ramai ni memang ada banyak. Kalau siapa pernah buat kajian kan, ada orang ni memang duit dia saya tak tahu nak buat apa kan. Saya pernah dengar satu tu dia cerita kat Malaysia ni memang ada orang ni tau. Dia panggil orang super kaya. Macam mana dia sembang kan kalau cakap, jom tengok bola. Ni kisah dulu lah ni sebelum KP kan. Tengok bola kat mana? Dia bukan, kalau kita tengok bola tengok mana? Kedai mamak lah. Tapi dia kalau nak tengok bola dengan dia, rupanya ialah terbang. Naik kapal terbang pergi ke stadium Old Trafford kan. Kalau MU lah. Nak sebutnya pergi sana tu weh. Duit tu boleh pergi beli tiket tu esok punya perlawanan, pergi beli tu weh. Ada orang macam ni, orang super kaya. Tapi kita nak tahu duit dua orang ni nak pergi mana. Dan kan Quran sebut apa? Likaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta ni kalau boleh jangan berlegar kalangan orang kaya saja. Sebab kita tahu makan tak habis. Ini ambil kesedaran sama-sama ni orang-orang di luar sana tu. Kita ni makan cara mana paling banyak boleh buat. Siapa yang boleh habiskan 3 pinggan. Sebut 2 pinggan ni ada orang boleh buat 2 pinggan. Tapi kalau bagi saya lah, saya makan 1 pinggan tu pun kan orang sebut hari ni kesihatan segenggam ni. Kita makan tu cukup dah, puas dah kan. Nak makan kali kedua tu macam fikir kan nak makan. Maknanya sampai tahap mana yang paling banyak boleh ambil makan tu. Kalau sate tu berapa cucuk boleh limit nak makan. Jadi nak ceritanya manusia ada limit dalam hal ni. Dah ada rumah, ada kereta, ada makan, ada anak-anak, ada isteri apa semua, dah cukup dah bagi dia sebenarnya. Tapi kita nak capai satu kepuasan yang lebih hebat lagi apa dia, iaitu kita boleh tengok orang lain senang sebab kita. Maksud senang tu apa? Apa perasaan kita kan? Ni saya nak ajak sama-sama fikir kan, buat sedekah ni kan. Apa perasaan kita tengok ada satu orang OPU kan, orang kelainan upaya dan tak boleh berjalan apa semua. Lepas tu kita belikan kursi roda bagi kat dia, dia naik atas tu. Lepas tu dia goyang-goyang, muka dia senyum. Allah kata, apa lagi kita nak kan dalam hidup ni? Seronok, kepuasan, menggembirakan orang tu. Jangan sebab duit yang kita ada. Itu sebab barang-barang macam ni kena didik kat diri kita dan automatik juga pada anak-anak juga. Kena cakap benda tu, bagi orang seronok kan. Saya sebut ni pasal kita biasa tengok kan video-video macam mana kisah pengislaman ke, ataupun kita tengok anak-anak kecil yang dalam pedalaman. Kat pedalaman kan diorang boleh kenal Al-Quran apa semua dengan sebab siapa? Dengan sebab murid-murid dengan sebab pelajar-pelajar pusat dakwah serantau di pusat Labuhan Dagang. Sekarang ni dah bangunan banyak naik dah, boleh tengok dalam video-video, boleh scroll dalam page ni Yayasan Amal Malaysia ni. Kongsi sini ni selit-selit je, saya dia pun selit-selit je kan. Tengok balik tengok dalam tu. Memang dia orang dah buat dah plan dia apa semua, dan memang kalau ikutkan banyak dia yang bantu, tapi belum cukup lagi. Kalau boleh kita nak sampai tahap dah nampak depan mata kan. Dekat. Kalau ikutkan KLIA lagi dekat kan. Maksudnya nanti student sampai terus je pergi belajar kan. Maksudnya sekarang ni kita sama-sama pergi ke arah itu, dan kita tahu benda ni akan mengalir hadis yang confirm semua orang dah. Saya kata, kalau tak hafal pun tahulah. Idza mata binu Adam. Nabi sebut apa? Bila mati anak Adam ni kita lah semua.
yang akan mati ni, in qata wa amalu illa min salas. Putus semua amalan. Buatlah apa benda pun memang confirm tak ada dah follow. Melainkan 3 benda ni. Starting dia dah sebut dah, iaitu sedekatin jariyah. Sedekah tu betul dah disebut jariyah tu. Saya tengok ada orang forward dalam WhatsApp kan, macam mana nak buat sedekah versi jariyah ni. Sebab ada versi sedekah ni, ialah sedekah lah bagi makan apa semua dah. Habis lah kan. Tapi jariyah ni, saya kata terang cakap, memang pusat dakwah serantau lah. Confirm jariyah. Selagi mana bangunan tu berdiri tegak, dengan sebab bangunan tu adalah berlakunya proses pengajaran Islam, pendidikan Islam pada murid-murid tadi tu, bukan murid-murid, pada ni lah pelajar pusat dakwah tadi. Ajar dia orang tentang tauhid, tentang fiqh, tentang ibadah. Saya kan setakat ni puas hati kan, cerita bab sirah dekat dia orang, cerita bab fiqh. Dia orang kan bukanlah kata tak tahu langsung, tapi bila dia orang tahu benda tu, itulah barang yang dia orang akan balik cerita pada tempat dia orang. Selalu saya ingatkan pada dia orang, kita kadang-kadang bukan nak tunjuk sampai tahap jadi macam alim-alim besar ke, tak mampu ke, tak apa kan, tapi kurang-kurang selamatkan masyarakat daripada buat dosa. Macam muamalat saya selalu sebutkan, janji jangan orang terlibat dengan jual beli yang haram, jangan terlibat dengan riba. Benda macam tu basic tu, sebab saya kata tolong support sama-sama pusat dakwah serantau ni. Dan juga kalau tak sebut tempat ni pun semua orang tahu, orang akan masukkan duit juga kan. Saya yang ikuti video bersama saya ni kan, kita ada kawan-kawan, kita tahu kita duduk di mana masyarakat, kita ada surau, kita ada masjid. Saya tahu kita Ustaz, saya masuk duit Ustaz, dalam surau masjid saya masuk duit kan, saya bagi dekat ni sekolah-sekolah apa semua. Tapi silakan siapa yang nak teruskan, tapi bagi yang mengikuti saya ni, saya nak beritahu, bukan saya lah, semualah yang senamal buat video-video ni, dah tentu kita nak ajak pergi ke tempat yang memang sekarang sangat-sangat memerlukan. Lama sangat dah kita tunggu ni kan, bila nak ada ni kan, bangunan pusat dakwah serantau ni kan, dah ada dah di pusat labuhan dah, sikit-sikit lah ada berapa persen dah selesai. Cuma kali ni kita harapkan nak lagi cepat lagi. Kemudian mereka pun ada lalu kan kat bawah tu, tengok tu, tolong sama-sama hari ni sebenarnya dah makin mudah dah. Sampai tahap ada orang dah buat QR code apa semua, scan masuk duit je. Kita kan senang bayar kan, Touch 'n Go senang bayar dekat kedai kan. Jadi ini pun sama juga, telah pun dimudahkan, insya-Allah sama-sama masukkan duit. Moga-moga berjalan lah pahala kita tadi yang disebut tadi sedekah jariyah tadi kan. Yang 2 baki lagi tu ilmu bermanfaat dengan awaladun soleh, anak-anak soleh yang mendoakan kita. Yang pertama tu dah sedekah jariyah tu, insya-Allah kita usahakan sama-sama. Berapa pun cubalah. Kalau saya kan, kita sampai tahap kalau boleh biar ada tabung kat rumah tu, biar ada satu tabung tu ada je duit warna hijau contoh kan. Target dah duit hijau, jangan usik. Kenapa? Duit hijau dapat nak masuk dalam tu. Kumpul nanti bagi. Kena ada buat aturan macam tu sikit, insya-Allah. Kita akan istiqomah untuk menderma dan bersedekah insya-Allah. Pasti setakat tu untuk kali ni aku diqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.